Alhamdulillah saudara, kita berjumpa dalam episod berikut ini. Seronoklah saya berborak-borak dengan tetamu undangan kita. Yang ini dia Ustaz Harun Hassan Akhtar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Kisi? Dan penonton semua sihat walafiat. Alhamdulillah. Ramadan Karim Ramadan Karim, Ramadan Mubarak dan sebagainya. Ada yang bilang Ramadan Karim tak boleh sebut Kisi. Tak boleh sebut, kenapa? Katanya Allah yang berikan pemberian, bukan si Ramadan yang memberi. Maka ada sebagian ulama bilang yang paling baik gunakan istilah Ramadan Mubarak, maknanya bulan Ramadan yang diberkati. Tapi yang Ramadan Karim tu dia punya sedap bunyi dia. Perdebatan tu macam mana? Saya rasa kita semua tahu Allah yang maha memberi. Ini semua bagi saya adalah ucapan biasa. Macam contoh ada orang bilang good morning, selamat pagi. Orang pun debatkan, what's so good about the morning? It's raining. Apa baiknya pagi ni? Dia sedang hujan. Dah orang pun memperdebat. Jadi saya rasa berpulang pada niat masing-masing. Niat anda adalah ucapan baik untuk menyenangkan hati sama manusia. Dan kita semua yakin yang memberi itu Allah, yang maha mulia itu Allah. Jadi jangan gaduh lah. Jangan jadikan satu perkataan perbalahan sesama kita. Kita cari common ground di mana kita akan saling berkasih sayang, saling menghormati. Kata orang Melayu, jangan cari pasal lah. Kita nak tanya, bulan Ramadan ni saya difahamkan ada juga berlaku satu peperangan Ustaz. Betul. Perang apa tu Ustaz? Luar biasa Kisi. Kita kalau kita bilang kita sudah berpuasa sekian lama, contohnya kalau kita berusia 60 tahun, kalau kita balik dah usia pada 10 tahun, kita telah berpuasa 50 tahun Kisi. Tapi ada segolongan para sahabat ni di mana mereka cuma dapat puasa tahun pertama saja, dan itu pun hanya 17 hari saja. Di mana bila baginda telah diundang oleh orang-orang Madinah untuk berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, maka pada 1 Rabiul Awal pun baginda pun turun pada Jabal Thawr, tempat persembunyian baginda dengan temannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka baginda telah berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Madinah, Allah telah berikan rukun Islam yang ketiga, itu membayar zakat. Jadi orang Ansar yang pembantu orang Muhajirin, tu orang Madinah, memberikan zakat pada orang-orang Muhajirin. Bukan kerana orang Muhajirin miskin Kizi, tidak. Harta kita dah dirampas. Mereka terpaksa berhijrah sehelai sepinggang. Okey. Saya pun tak faham apa makna sehelai sepinggang. Sehelai sepinggang, apa yang ada pada badan dia? Sehelai? Yalah, apa yang baju dipakai tu, sepinggang. Apa yang dipakai itu dipanggil selai sepinggang. Itu je. Tidak ada benda lain. Itu saja. Jadi mana tanpa membawa perkakas yang apa melebihi, yang ada di badan tu, yang perlu, yang itulah asas yang dibawa bersama. Selai sepinggang kata mereka. Jadi bila tahun kedua lepas hijrah, pada bulan Syakban, yang kita agung-agungkan dengan berbagai perkara yang luar biasa berlaku. Tapi jarang ditunjulkan pada bulan Syakban. Kita selalu tak ingat nak sebut bahawa bulan Syakban lah Allah telah berikan umat Islam kiblat yang baru. Lepas Isra Mi'raj, baginda telah bersalat lebih kurang 18 bulan atau lebih kurang 17 bulan 3 hari menghadap ke Al-Aqsa. Jadi kiblat umat Islam yang pertama bukanlah menghadap ke arah Masjidil Haram, tapi sebelum Allah berikan umat Islam syariat yang baru, itu rukunnya keempat, Allah alihkan kiblat kita pada Masjidil Aqsa ke arah Masjidil Haram. Itu pada bulan Syakban. Bulan berikutnya masuk bulan Ramadan. Barulah pada tahun 2 lepas hijrah ke Madinah, pada bulan Ramadan Allah mewajibkan umat Islam untuk berpuasa di bulan Ramadan. Bila Ramadan diumumkan pada para sahabat, tidak ada rasa berat tu Kisi. Mereka rasa macam menanti-nantikan perintah Allah datang satu lepas satu. Mereka gembira sangat. Itu yang kita perlu terima. Bila datang perintah pada Allah bulan Ramadan ke, waktu nak bayar zakat ke apa, jangan rasa macam berat, patut rasa gembira. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami mentaati. Jadi bila para sahabat sedang berpuasa tu pada tahun pertama tu, maka baginda dengar orang-orang musyrikin sudah siapkan lebih kurang 1,000 askar untuk menggempur para
sahabat orang Islam di Madinah Al-Munawwarah. Bagi dia bimbang kalau mereka tidak bersedia atau mungkin mereka berpuasa, lapar dan dahaga, tidak bermaya. Bagi dia bertanya mereka 3 kali, kalau perang Badar tak dapat dielakkan, sanggupkah kamu berperang? Semua menyatakan kesediaan mereka untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang mengagumkan baginda atas iman dan ketakwaan para sahabat. Maka berlakulah pada 17 Ramadan peperangan di kawasan yang situ ada sebuah telaga namanya Telaga Badar. Nama telaga tu adalah Badar. Dia bukan kawasan lah, nama telaga tu. Nama telaga tu. Ada orang yang juga bilang bahawa ada telaga dan pemiliknya adalah orang namanya Badar. Badar boleh juga dinamakan sebagai anak bulan. Tala'al badru alaina, bukan anak bulan, bulan yang sempurna, bulan purnama telah ditiba pada kami. Bulan yang sempurna itu disifatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka 313 sahabat telah berperang dalam perang Badar, melawan 1000 orang musyrikin. Seolah satu orang kena melawan 3 orang musyrikin. Tapi Allah hantar para malaikat untuk bantu umat Islam. Akhirnya 14 para sahabat telah kecundang sebagai syuhada. Dan mereka ni baru berpuasa 17 hari bulan Ramadan, tahun pertama dah dapat syurga. Dalam keadaan yang paling perit. Dan bulan Ramadan, dia perkataan Ar-Ramad itu membakar. Tidak ada bulan yang sepanas bulan Ramadan. Pernah dulu saya buat umrah di Mekah, itu lama dululah kisah. Subuh saja cuaca dah 37 degrees. Subuh Habis kalau tengah hari macam mana? Ya Allah, mungkin 45, 50, 52 kan. Jadi itu adalah bulan yang paling mencabar. Para sahabat berperang, berpuasa, lapar dan dahaga. Dan macam mana mereka dapat tenaga untuk mengalahkan 70 orang musyrikin, yang berakibat 14 umat Islam telah mati syahid dan diberikan syurga. Orang mati syahid kan masuk syurga tanpa hisab. Terus one way ticket to heaven, terus masuk syurga. Itulah peristiwa sampai Allah namakan perang itu sebagai Perang Badar Al-Kubra, yang agung. Dan semua prajurit Badar yang hidup atau yang masih hidup atau yang telah wafat, telah diampunkan dosa mereka oleh Allah sampai ke akhir hayat mereka. Kesediaan mereka berpuasa, lapar dan dahaga pada cuaca yang paling panas, juga untuk berjuang lawan musuh yang nyata depan mata mereka, memang amat luar biasa. Bukti keimanan dan ketakwaan para sahabat yang amat luar biasa. Maka Perang Badar yang berlaku pada bulan Ramadan tahun 2 lepas hijrah, dan para prajuritnya yang telah wafat, nama mereka ditulis dengan tinta emas lantaran perjuangan mereka yang amat luar biasa, membuktikan iman mereka pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah kisah Perang Badar yang berlaku pada 17 Ramadan tahun 2 lepas hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Bertepatan dengan wahyu pertama yang baginda diberikan oleh Allah di Gua Hira juga 17 Ramadan. Tapi ini pada 2 kejadian yang berbeza. Ya, masa turunnya wahyu pertama, masa baginda masih berada di Mekah pada usia 40 tahun. Baginda cuma berhijrah ke Madinah pada usia 53 tahun. Perang Badar dululah sebelum wahyu diturunkan. Wahyu turun dulu. Wahyu turun dulu kerana Perang Badar. Baginda jadi Nabi pada usia 40 tahun semasa berada di Mekah. Dan baginda berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Baru hijrah ke Madinah. Tahun pertama hijrah, Allah turunkan rukun Islam yang ketiga, itu zakat. Tahun kedua lah Allah tukarkan kiblat umat Islam daripada Masjid Al-Aqsa 18 bulan menghadap ke arah Masjidil Haram pada bulan Sya'ban. Bulan berikutnya, tahun pertama berpuasa di bulan Ramadan, dan berlaku Perang Badar pada 17 Ramadan, mengakibatkan 14 para sahabat telah syahid di jalan Allah. 14 tadi 14 tu mati syahid kerana Perang Badar. Ya. Perang Badar. Dan dalam keadaan mereka berpuasa, lapar dan dahaga, pada siang Ramadan wafat kerana membela agama Allah. Jadi kita punya puasa bukan perang kisi, cuma lawan mata daripada memandang air bandung, air katira, mulut daripada bergosip Ustaz. Dan sebagainya. Tapi mereka berjuang, bergadai nyawa untuk Allah. Pasal itulah dinamakan bulan tu, perang tu sebagai perang Badar Agung, kerana ia berlaku pada bulan yang agung, bulan Ramadan. Dan baru tahun pertama puasa, dan baru
tak sampai sebulan pun, 17 hari lah dapat syurga Allah. Kita dah puluh tahun ratus. belum tahu jaminan macam mana. Inilah hebatnya era para sahabat baginda, sehingga baginda Jadi bilang, itu first puasa diperkenalkan, dan mereka berpuasa dalam 17 hari itu syahid. dah syahid 14 orang dah mati, dan mereka telah dikebumikan di kubur yang dekat dengan Masjid Nabawi, namanya perkuburan Baqi'. Semua situ para syuhada ditanam di situ, termasuk lagi 10,000 para penghuni Madinah dan ahli keluarga baginda. Jadi Ustaz, cakap tentang kubur ni, saya kadang tengok gambar video kan, kubur-kubur Nabi ni ada yang panjang Ustaz. Adakah mereka setinggi kubur yang kita lihat yang panjang-panjang tu? Anda akan dapat lihat kubur, katanya kubur Nabi Adam di satu kawasan pergunungan di kawasan Ceylon atau Sri Lanka. Mereka menyangka itu adalah kubur Nabi Adam yang panjang, tapi panjangnya pun taklah panjang sangat. Yang baginda gambarkan dalam hadis adalah Adam tingginya adalah 60 hasta. 60 hasta adalah lebih kurang 10 tingkat, Casey. Tingginya? Iya. Sebab tu dulu ada dinosaur Ustaz Dinosaur telah dipupuskan oleh Allah dulu, baru Allah wujudkan Nabi Adam. Kerana mereka tidak boleh hidup sama, kerana dinosaur adalah carnivorous, pemangsa. Jadi maka Allah dah bersihkan segala rintangan-rintangan sebelum Allah hantar khalifah di atas muka bumi ini, itu Nabi Adam dengan isterinya Hawa. Jadi tapi kalau kita lihat kuburnya taklah sepanjang 60 hasta. Jadi kita mula curiga pula. Dan kalau kita berada di kawasan namanya Mount Nebo di Palestin, situ ada sebuah masjid atas gunung, kat situ ada sebuah kubur namanya kubur Nabi Musa. Dan kalau kita berada di Wadi Shu'aib, lembah Shu'aib di Jordan, kata mereka situ ada kubur Nabi Shu'aib. Tapi ulama semua telah sepakat, Casey, bahawa selain pada kubur Nabi Muhammad di Madinah, kubur nama mana-mana Nabi yang lain tidak dapat disahkan kerana terlalu lama dan tidak ada orang yang dapat mengesahkan, ya betul ini adalah kubur Nabi Shu'aib atau Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Hud dan sebagainya. Tapi kalau kubur Nabi di Madinah, semua orang boleh kata, penghuni Madinah bilang benar, inilah tempat di mana baginda telah disemadikan di dalam kamar Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan ada lagi dua kubur, itu kubur Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai ada orang kata sebelah Sayyidina Umar tu ada lagi space, katanya lah. Kononnya kalau Nabi Isa turun nanti, dia akan wafat dan akan dikebumikan di sana. Ini bukan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi saya rasa adalah kata Siddiq Sigaraga atau Husin Lampoyan. Orang bawa kata-kata. Di manalah manusia tahu di bumi mana dia akan wafat, di mana dia akan ditanam, waktu apa, semua masih misteri. Jadi kita jangan buat andaian kalau dia tidak ada dalil yang tepat. Betul. Jadi kalau ada kubur-kubur yang orang dakwa ini kubur Nabi sekian, kita bilang mungkin ya, mungkin tidak. Tapi kalau kita bilang di Masjid Nabawi ini kubur Nabi, itu sudah jelas, bukan 100%, sejuta persen. Itu dijaga rapi Ustaz kubur tu. Dulu Al-Kisi, kubur Nabi dia adalah bukan sebahagian pada masjid. Masjid satu ruang dan kubur Nabi adalah sebelah saja. Di mana bila baginda keluar melalui pintu Sayyidatina Aisyah, langkah saya dah masuk masjid. Oh, sebelah. Tapi oleh kerana bila baginda telah wafat dan telah ditanam di situ, kemudian wafat Sayyidina Abu Bakar, dia minta, sebelum dia wafat, dia minta dengan anaknya Sayyidatina Aisyah, aku ingin ditanam sebelah Nabi. Kemudian Sayyidina Umar telah dibunuh oleh seorang laki-laki Yahudi, Majusi, menikam dia dengan 6 liang likaman, dan tikaman yang paling fatal adalah di bawah pusat terborai usus Sayyidina Umar. Dia minta agar dia dapat ditanam sebelah Abu Bakar bersama dengan Nabi. Jadi tempat tu adalah protected area, bukan kawasan Masjid Nabawi. Tapi bila zaman Sayyidina Abu Bakar, umat Islam dah banyak yang orang masuk Islam banyak, maka perlu diperluaskan. Dan undang-undangnya adalah tidak boleh menggali kubur Nabi. Jadi kubur Nabi sebelah Masjid Nabawi. Untuk diperluaskan ke depan, ke kanan, kiri dan ke belakang, maka secara tak langsung dia tertarik kubur Nabi itu yang asalnya rumah Aisyah dah jadi sebahagian pada Masjid Nabawi. Oleh kerana untuk menghindarkan orang menjadi grave worshippers, penyembah kuburan, maka dibuatkan pagar dan dijaga oleh polis dan ulama-ulama untuk bilang pada manusia,
Kalau nak salat, niat ngadap kiblat, bukan dengan tujuan menghadap ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda pernah berpesan sebelum baginda wafat, Allah telah melaknat dan membinasakan umat terdahulu kerana mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai musalla, tempat salat. Bagi dia bilang, jangan jadikan kuburku sebagai musalla. Jadi jangan salat di kawasan kuburku. Tapi kubur Nabi tidak boleh dialihkan, maka terpaksalah dibuatkan gerbang ataupun pagar agar manusia tidak menyengajakan mengkasatkan aku salat sengaja nak ngadap ke kubur Nabi. Itu ditegah. Tapi saya rasa tetap jugalah ada segelintir. Kalau tak dikawal kisi manusia, mereka ni buat benda yang agak menjanggalkan atas nama cinta. Kalau sayang Nabi pun ikutlah undang-undangnya. Betul. Ikut tara tertib, jangan sembrono buat sesuka hati, nanti jadi berlebihan. Ini berlaku pada umat Nabi Nuh. Pernah 5 orang saleh meninggal. Kemudian mereka nak mengenang mereka, dilukis gambar mereka. Lama-lama dibuat patung mereka dengan tujuan mengingati mereka dan untuk mendoakan mereka. Sampai pada generasi akan datang jadi penyembahan. Itu bila Nabi Nuh menyuruh pada mereka sembah balik pada Allah, bukan pada 5 makhluk yang pernah hidup ni. Mereka ni menjauh sampai bila baginda Nabi Nuh jumpa mereka berdakwah, mereka tutup muka mereka dan telinga mereka diletak dalam jari letak dalam telinga, tak mau dengar. Don't want to see, don't want to listen dakwah Nabi Nuh. Sampai akhirnya mereka telah dibinasakan oleh Allah dengan bah yang besar. Jadi janganlah mendewakan mana-mana kubur. Sebab tu dalam Islam tu kita tak boleh lukis gambar Nabi, kerana dia adalah asal-usul penyembahan berhala atau makhluk, sesama makhluk. Jadi baru kita tahu kenapa antara sebab-sebabnya. Ya, Nabi bilang kalau ada rumah tu yang ada gambaran, yang ada gambar atau patung, malaikat rahmat tak masuk. Tapi malaikat anak maut, saya ada kereta api, boleh Ustaz? Kereta api tu ada macam muka depan. Benda-benda yang buat mainan tidak mengapa, tapi sesuatu gambar yang akan dijadikan satu idola atau sembahan. Saya lihat ada banyak orang dia sayang dengan seorang, mungkin guru dia, maka dia gantung gambar gurunya sebesar-besar ni di rumah dia. Saya fikir, kenapa tak gantung gambar mak bapak? Lebih mulia ibu dan ayah daripada gambar sang guru. Kerana Quran menyuruh kita taat pada Allah dan Rasul dan ibu dan ayah. Kenapa sampai jadi pendewaan, pengagungan yang gitu rupa? Ada yang bilang pada anak-anak mereka, sebelum keluar rumah sentuh ini gambar, cium, macam seolah beristilam pada Hajar Aswad pula. Kan dah jadi katanya atas nama barakah. Tapi bukan dengan cara ini kan. Ada cara yang bagi dia ajarkan untuk dapat suatu barakah. Betul. Jadi Alhamdulillah kita dah tahu sedikit tentang Ramadan dan Perang Badar dan 12 orang yang mati syahid kerana memperjuangkan 14 orang mati syahid kerana memperjuangkan agama Islam. Baru berpuasa 1 tahun dan baru 17 hari. First year of Ramadan. And 17 days only. 17 days Belum 1 bulan. Dah dapat syurga. Dapat syahid. Semoga kita juga dapat syurga Allah. Dapat Amin ya rabbal alamin. Dan ini masih lagi dalam topik 10 malam terakhir. Ya. Mungkin Ustaz nak tambah sikit apa yang kita tak kongsi. Banyak orang akan jadi gairah bila masuk 10 malam terakhir. Anda tahu dalam Islam malam masuk dulu. Contohnya kalau kita bilang malam 27 maknanya apa? Hari ke-26 berpuasa. Dan masuk maghrib malam 27 lah tu. Okay. Atau kalau kita bilang malam 21. Puasa tu dah puasa yang ke-20. Tapi bila masuk maghrib dah masuk malam ke-21. Inilah di mana pada malam ini baginda bahkan akan membangunkan ahli keluarga. Jom pergi ke masjid dan beriktikaf. Tapi kita sekarang tidak boleh beriktikaf ya Kisi. Jadi anda bolehlah bangun malam mungkin jam 3.30 ke apa kan, bangkitkan ahli keluarga dan suruh mereka salat tahajud atau sembahyang sunat ke, baca Quran ke apa, sampai ke waktu sahur. Mudah-mudahan dapat malam tersebut. Dan baginda akan bangunkan ahli keluarganya dan menggalak para sahabat pada 10 malam terakhir dan suruh mereka untuk bersembahyang. Kalau mereka nak sembahyang, kalau nak baca Quran, boleh baca Quran, berzikir, berdoa dan sebagainya. Dan sampai baginda tidak balik rumah bagi 10 malam terakhir. Langsung tak balik rumah. Mana baginda habiskan masa 24 jam dalam masjid untuk beriktikaf. Masjid yang sebelah rumah tu lah? Masjid Nabawi. Itulah masjid, satu-satu masjid yang ada pada ketika itu. Selain pada Masjid Quba yang 7 jam belum dibina. Yang cuma ada adalah dia punya asas, tapi struktur masjidnya belum dibangun. Dia baginda suruh semua ahli keluarga. Dan baginda sendiri
berada di masjid selama 10 malam terakhir dalam keadaan mencari Lailatul Qadar, dan bahkan disebutkan baginda tidak menyentuh isteri baginda. 10 malam terakhir. Tak sentuh langsung. Mana seolah baginda berikan tumpuan untuk mencari malam Lailatul Qadar sampai tak sentuh isteri pun. All out mencari malam Lailatul Qadar. Bagi 10 malam yang terakhir. Baginda yang maksum ni masih mencari. Hebat kan? Kita ni baginda bukan cari, tapi baginda mencari dengan bersungguh-sungguh sampai dikagumi oleh para sahabat, dan ni seolah memberikan motivasi pada para sahabat dan keluarga baginda untuk melakukan yang sama. Luar biasa pencarian baginda. Jadi kalau sekarang ni yalah orang akan cakap itu adalah baginda, ya. Dan itu adalah zaman Nabi, itu adalah para sahabat. Kita ni orang biasa, Ustaz. Kadang-kadang jangan cakap nak solat, nak bangun, pergi toilet pun malas. Macam mana kita nak kasih kita satu semangat, Ustaz? Semangat untuk kita kejutkan diri kita untuk mungkin solat tahajud ke, untuk bertadarus Al-Quran ke, untuk tarawih sekalipun. Allah kan dah sebut, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad pada umat kamu, kalau mereka cinta pada Allah, ikuti saya, ikuti Nabi. Kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah dah cinta dengan makhluknya, saya rasa tak ada tempat lain yang layak baginya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita siang dan malam mengaku kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This the time kita kena proof lah, kita kena buktikan. Kita ikut arahan SOP. Wah, kita betul-betul pakai mask, ada social distancing lah dan sebagainya. Kok yang ditunjuk oleh baginda dan untuk kebaikan kita tak kita lakukan. Ini untuk kebaikan kita. Jadi baginda sebagai insan contoh, baginda contohkan. Kalau anda lihat bahawa Nabi Muhammad selain baginda seorang rasul, baginda juga adalah seorang manusia. Jadi kemampuan beriktikaf yang dibuat oleh baginda mampu dibuat oleh semua orang. Bahkan saya lihat kalau di Mekah pada bulan Ramadan kisi di Masjidil Haram, tingkat 2 dan tingkat 3 orang beriktikaf terus, mampu mencontohi baginda 10 malam terakhir. They can stay there dan mereka telah beriktikaf dan tak pulang ke rumah. Jadi ini adalah benda yang dimampui untuk dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma mungkin kalau baginda bersembahyang sampai kaki bengkak, anda mungkin tak mampu nak buat sampai kaki bengkak. Korang-korang buatlah 8 rakaat tahajud atau 10 rakaat tahajud dan ditutup dengan salat witir kita. Baginda sembahyang sampai kaki bengkak. Ya. Jadi Ustaz terangkanlah 27 tu adalah satu perkongsian dari sahabat. Ya. Dia betul, kadang-kadang kita ni nakkan sesuatu sampai termimpi lah, Ustaz. Betul. Kalau kita nakkan si petum sampai termimpi petum. Petum ni oh. Sampai terbayang-bayang petum cintakan aku rupanya. Oh gitu ya. Terbawa dalam mimpi, Ustaz. Iyalah pasal jadi cintakan pada nikmat Allah berikan bulan Ramadan ni, sahabat sampai termimpi-mimpi. Betul. Dan keluarlah macam yalah manusia ni daripada satu peristiwa tu dia akan pecahkan peristiwa. 27 maknanya ganjil, malang ganjil. Macam itulah dan kita pun nak mengelakkan pada sifat suka meneka-neka kan, atau forecasting ke, atau macam buat apa kata orang macam ramalan kan. Itu dah jadi nujum 4 belalang kan. Kita nakkan sesuatu yang lebih bersifat realistik yang dibuat oleh Nabi sendiri. Baginda tidak memilih malam ganjil untuk mencari malam Lailatul Qadar, tapi baginda mencari 10 malam terakhir, mana pada setiap malam 21, 22, 23 sampai malam terakhir baginda berada di dalam masjid. Itu saya rasa adalah satu formula yang paling mujarab, yang paling betul pada kita pilih-pilih. Mana kalau dia malam genap, kita relax lah, tak mencari malam Lailatul Qadar. Kalau dia berlaku pada malam tu macam mana? Kan tak rugi kita. Jadi saya rasa untuk mengelakkan kekecewaan, 10 malam terakhir all out. Bahkan ada orang bilang, Ustaz, mana lebih utama? Saya ambil cuti untuk celebrate raya atau untuk mencari malam Lailatul Qadar? Saya bilang, kalau anda celebrate raya, ambil cuti 10 hari, anda gain weight, gain back what you lost. Tapi kalau anda ambil cuti untuk mencari Lailatul Qadar, saya rasa ganjarannya memang lebih besar lah. Jadi kalau nak bercuti ke, nak mencari malam yang
mungkin ini pun mungkin Ramadan kita terakhir, mungkin tahun depan saya tak ada lagi ke si bacakan doa untuk saya lah Ya kalau Allah, saya tak ada lagi. semoga kita doa Ustaz semua panjang lah Tapi kalau ini yang kita disuruh Nabi, kalau hidup pada waktu siang jangan tunggu sampai waktu petang. Mana seize the opportunity, ambil dan rebut peluang yang ditawarkan. Jadi dan saya nak kongsi dengan anda tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Boleh yang kisi ya? Boleh. Silakan Ustaz. Baik. Kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang paling panas. Maka panas siangnya dan panas malamnya. Kita dapat tahu bahawa panas Ramadan siang dan malamnya tak sama dengan malam dan siang bulan-bulan yang lain. Jadi bagi mereka sudah biasa tinggal di kawasan Mekah dan Madinah, dah tahu sangatlah kalau Ramadan panasnya pada waktu siang sekian, pada waktu malam sekian-sekian. Tapi kalau malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka pada malam itu dia tak dingin dan tidak panas, tapi cuacanya dan udaranya cukup luar biasa. Amat sederhana, amat menyegarkan, amat luar biasa, tak sama macam malam-malam dan siang-siang yang lain. Berarti kalau sekiranya malam ni bakal berlaku malam Lailatul Qadar, siangnya hari ini mungkin Allah telah meredupkan cahaya atau terik matahari sehingga malamnya dia akan jadi tidak panas seperti mana biasanya. Tadi pada malam tu Qadar, malam itu adalah malam yang tidak panas dan tidak sejuk, tapi memang enak dan segar dan luar biasa, tak macam malam-malam yang lain. Wow. Dan baginda bilang juga pada malam tu rasa ketenangan yang luar biasa dan malaikat akan turun membawa rahmat Allah. Dan yang paling jelas baginda bilang pada siang harinya, esok hari kisi, bila anda melihat pada langit tu bukan langit, pada matahari dia macam pale, macam pucat. Dia tak macam terik tau. Dia nampak ada, tapi dia macam malap, macam redup gitu. Mungkin malam sebelum itu adalah malam Lailatul Qadar. Sebelum tu lah? Ya. Oh, jadi bila dah nampak tu dah terlambat lah. Tapi mungkin kita bilang, tapi kita galak untuk mencari sampai ke penghujung Ramadan. Jadi kalau anda dah nampak esok harinya matahari dah macam malap, macam tak gitu terik, bilang jangan bilang dah jumpa lah, maka tak payah nak, dah terlepas lah. Jangan putus asa lah. Terus cari lagi. Itu mungkin pasal yang mengetahui adalah Allah jua. Ini adalah tanda-tanda yang disebutkan. Tapi jangan putus asa, cari sampai ke penghujungnya. Tapi ada juga tanda-tanda palsu yang orang sebut. Macam mana tanda palsu tu apa? Saya pernah dengar burung berkicauan. Ada orang bilang malam tu mesti turun hujan. Di Saudi Arabia, Mekah Madinah, dapat hujan mungkin 5-6 kali saja. Dan tak semestinya hujan. Jadi mesti hujan malam tu, dia adalah satu khabar yang belum pasti. Dan kedua, ada orang bilang bahawa kalau anda berada di tepi laut dan anda merasa air laut, dia rasa macam air sedap, macam air bandung. Sampai gitu sekali Kita sepatutnya malam tu kita berada di masjid, kok berada di tepi laut. Itu satu persoalan tu. Mungkin masjid di tepi laut. Agaknya masjid terapung di Jeddah kot. Jadi kita bilang tidak, ni tak disebut oleh Nabi pun bahawa pada malam tu Qadar air masin menjadi air tawar. Itu tidak ada dalilnya. Ada orang bilang bahawa nanti malaikat akan datang, akan bersalam dengan kita, congratulations brother, you got Lailatul Qadar. Ini pun satu kita biasa dengar, dia tidak benar. Ada bilang malaikat akan sampaikan ijazah of attendance in the night of Lailatul Qadar. Macam mana tu malaikat datang? Dalam mimpi lah. Ini yang dikhabarkan oleh mereka-mereka yang mungkin ada panca indera yang tidak terkawal. Dan ada pula yang bilang kalau kita lihat di luar jendela, pokok tu macam dia sujud, macam dia bend, macam dia membongkok. Pokok kan kayu, kalau dia bend kan dia patah. Dan ini bukan alamat-alamat yang pernah disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda cuma tunjukkan kita berada di masjid. Itulah saya rasa bukti yang paling kukuh. Baginda tak sebut tentang benda-benda yang ganjil-ganjil, tentang rumah itu akan bercahaya lah, atau pokok akan membongkok seolah dia sujud. Baginda berada di masjid aja.
mengamalkan amalan-amalan yang bagi dia biasa buat. Bersembahyang, baca Quran, berdoa, berzikir pada Allah sampailah waktu sahur. Sepanjang 10 malam yang terakhir. Itu yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, saya rasa penjelasan yang cukup terperinci awal tadi oleh Ustaz Harun, dan saya memang kagum lah. Ustaz ni punya memori ni dahsyat. Sejarah, kemudian banyak informasi lah Ustaz boleh ingat. Alhamdulillah Casey, dah tu. Walaupun dah berusia ni, Ustaz tetap boleh berkongsi, dan saya memang rasa seronok lah berborak-borak dengan Ustaz. Terima kasih Casey. Dengan saya gembira, saya rasa it's a pleasure. Berkongsi ilmu kan, berkongsi pengetahuan, dan Casey, jadi kita faham makna Lailatul Qadar, kita faham mungkin apakah andaian-andaian yang pernah dibuat. Betul. Bahkan sampai ada orang bilang, ya Syekh, apa tanda dah sampai Lailatul Qadar? Si Syekh tu bilang, kalau Lailatul Qadar berlaku, anda tengok rumah saya macam bercahaya. Itu tandanya malam tu malam Lailatul Qadar. Kenapa malam rumah dia pula? Kenapa masjid tak bercahaya? Jadi manusia bila menerima maklumat, anda disuruh untuk membuat logika anda. Sahih ke tidak benda ni kan? Sedangkan di rumah baginda pun mereka tidak gunakan lampu LCD, tapi gunakan lampu colok. Cahaya macam mana nak diminta kan? Jadi paling baik contohi baginda beriktikaf 10 malam terakhir, berjaga malam pada suku akhir malam. Pasal malam dia bermula pada maghrib dan berakhir dengan waktu subuh. Waktu malam lebih kurang 11 jam setengah gitu. Jadi anda bagi kepada 3 bahagian. Mungkin suku akhir malam adalah 3:30 sampai jam 4 pagi. All the way kisi mencari sampai ke waktu sahur. InsyaAllah akan dapat malam Lailatul Qadar. Dan pernah Sayyidatina Aisyah bilang, kalau saya nampak tanda-tanda ni, mana malam tu tidak dingin dan tidak panas, dan cuacanya, udaranya segar, nyaman, terasa dalam jiwa macam aman dan indah dan tenteram. Apa yang saya nak baca? Jadi pernah baginda ditanya oleh para sahabat, siapa yang kamu paling sayang? Baginda bilang, Aisyah. Tapi di kalangan lelaki, bapanya. Mana baginda cinta sangat dengan Aisyah, dan seorang suami yang cinta pada isterinya, dan isteri minta doa, tentu dia berikan doa yang paling terbaik. Bukan doa yang sembarangan. Suami yang paling menyayang kepada isteri yang paling disayang, bagi dia ajarkan Sayyidatina Aisyah doa yang amat luar biasa. Bukan doa-doa yang sembarang-sembarang lah. Doa apa tu, jadi millionaire ke. Bagi dia minta Aisyah bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kau maha pengampun, kau suka berikan pengampunan, ampunkanlah dosaku. Mana yang paling agung diminta pada malam tu Qadar adalah pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas itu nak sambung doa lain, bismillah, tapi utamakan doa yang baginda ajar pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Dan saya pun tak tahulah sama ada doa minta isteri nombor 2 ke 3 sesuai pada malam Qadar. Saya tak sesuai. Jadi doa yang warid yang baginda ajar kepada Sayyidatina Aisyah, doa minta pengampunan, itu yang paling bagus. Dan diamalkan oleh Sayyidatina Aisyah dan semua para sahabat baginda. Maka kalau malam tu kebutuhan malam Qadar, mereka dapat pengampunan dan dapat amalan yang berlipat ganda seolah telah beramal lebih pada 1000 bulan. Mana lagi yang bakal ditempatkan oleh Allah pada hamba-Nya? Pasti dalam syurganya, InsyaAllah. Jadi Alhamdulillah saudara, kita pun dah sampai di penghujung perbualan kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Harun Hassan Akhtar, yang banyak berkongsi sejarah Islam, tentang Ramadan tu sendiri, Perang Badar dan sebagainya lah. Sekarang ni jangan lupalah bulan Ramadan dan 10 malam terakhir, selain daripada kita beribadah untuk mungkin baca Quran, solat tahajud lah, tarawih, sedekah tu pun juga adalah antara perkara yang kita digalakkan untuk lakukan. Betul. Saya nak kongsi yang terakhir. Kata Sayyidatina Aisyah dalam sebuah hadis ni bilang, baginda adalah secara natural seorang manusia yang pemurah sangat. Pada hari biasa pemurah sangat, tapi bila tiba bulan Ramadan, baginda memberi seperti angin bertiup. Sampai kasih, sampai tangan keluar, sampai tangan baginda ulur. Itulah kemurahan hati baginda di bulan Ramadan. Kerana baginda tahu ganjarannya besar pada bulan Ramadan. Sedekah dan infak atau wakaf
paling terbaik di bulan Ramadan. Kalau Nabi dah mencontohkan hal sedemikian, kenapa pula tidak kita mengikuti sunnah Nabi? Atas kemampuan kita, insya-Allah tidak akan disesiakan pahala kita, dan insya-Allah anda tidak akan dihampakan oleh Allah dan akan dimasukkan ke dalam syurga, insya-Allah. Betul orang kata 10 malam terakhir malam. Kalau dulu malam nak pergi masjid susah sikit ustaz. Kadang dekat rumah kan. Sekarang malam boleh derma masjid dengan menggunakan PayNow, bank transfer. Betul. Jadi dulu pun para sahabat bila mereka nak memberi, mereka terpaksa mencari fakir miskin di jalanan. Sekarang dah terpampang depan mata kita badan-badan Islam termasuk Masjid Al-Amin yang memerlukan, dan mereka ada mereka punya blueprint apa yang akan mereka lakukan dengan wang simpanan pemberian anda. Jadi saya rasa anda cuba lihat saya ni adalah belakang Masjid Al-Amin, dah retak, dan kami bimbang dia akan, dan ini adalah bumbungnya yang boleh roboh. Dan juga kalau anda pernah masuk ke dalam kawasan Masjid Al-Amin di Teluk Belanga View ke Crescent saya tak pasti. Saya tahu Teluk Belanga. Teluk Belanga. Ada tak bumbungnya macam nak bobos dan kalau kita lihat kapetnya pun dah decolored, dah tukar warna pun. Dah kapet ni memang dah sedihnya ustaz. Dah macam ya kesian Kemudian kalau kita lihat bahagian basementnya, masya-Allah, dah yang menempatkan budak-budak madrasah dan ratusan anak-anak madrasah yang bakal belajar di situ. Jadi keadaan kurangnya fasiliti, kipas angin, saya dapat dengar pun dia punya wiring pun dah banyak dah tidak boleh digunakan, takut electric shock dan sebagainya. Jadi kalau anda tak percaya, pergilah sendiri ke Masjid Al-Amin dan lihat keadaan masjid tu. Di sini anda ke Masjid Al-Amin, jangan anggap dia Masjid Al-Amin. Tolonglah pandang Masjid Al-Amin sebagai ini masjid aku. Yang perlu aku selamatkan dan perlu aku jaga. Dan selama wang anda digunakan untuk pembangunan Masjid Al-Amin, dan selama Masjid Al-Amin berdiri tegak, pahalanya akan anda dapat meskipun anda telah masuk ke alam barzakh. Ya, insya-Allah semoga kita diperoleh ganjaran-ganjaran di bulan yang penuh barakah, bulan Ramadan ini, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi pada yang berbahagia Ustaz Harun Hassan Akhtar berkongsi ilmu, majlis ilmu ini, alhamdulillah. Semoga kita berjumpa lagi di lain episod, di lain kesempatan. Dan itu selamat bersahur pada semua, dan selamat bertadarus, selamat bertarawih, melakukan meraihkan malam-malam terakhir bulan Ramadan ini. Dan jangan jemu mencari malam Lailatul Qadar, ajak keluarga bersama-sama dengan kita mendapat keridhaan Allah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.